Al-Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dikasihi pengerusi serta ahli dan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang ke-28 bulan Ramadan ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan ibadah puasa, qiyam dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah menerima dan jadikan ibadah kita dalam timbangan kebaikan kita di akhirat kelak insya-Allah. Ayat yang ke-54 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah pelbagaikan, sarrafna, pelbagaikan pada Al-Quran ini untuk manusia dengan pelbagai contoh-contoh masal. Jadi dalam Quran ada uslub dipanggil amsal ataupun masal. Masal adalah singular, jamaknya amsal. Apa masal ataupun amsal? Contoh. Allah bagi contoh supaya kita faham. Seperti mana ulama kata fabil misal yattadihul maqal. Bila ada contoh maka jelaslah ucapan dan kenyataan tersebut. Antara contoh yang Allah berikan dalam Quran, Allah bagi contoh pada kita seperti mana nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan contoh seumpama ba'udah, nyamuk, ataupun yang atas daripada nyamuk. Seperti mana lalat pun ada dalam surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lahu. Contoh lalat. Hai manusia, telah diberikan kepada kamu masal, contoh
maka dengarkanlah contoh tersebut. Apa contoh tadi? Sesungguhnya manusia-manusia yang menyembah selain daripada Allah, mereka tidak akan mampu mencipta lalat walaupun mereka berkumpul, berhimpun untuk menciptanya. Sekecil sehina lalat pun manusia tak boleh nak cipta, apatah lagi nak cipta makhluk-makhluk Allah yang besar. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Apa-apa makanan yang lalat tukar daripada elok jadi buruk, maka manusia tak dapat selamatkan makanan yang sudah menjadi buruk tersebut. Jadi manusia ni lemah. Dha'fat talibul matlub. Manusia ni lemah. Walaupun mereka sombong, mereka kufur dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka hanya mampu mencipta Tuhan yang mereka cipta sendiri. Yang ketiga, seperti mana Ankabut, labah-labah. Dalam surah Al-Ankabut, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan, awliya, penolong-penolong, Tuhan-Tuhan yang disembah, seperti mana Ankabut, labah-labah yang membuat rumahnya sendiri. Maksudnya apa? Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Maksudnya lemahnya, rapuhnya rumah labah-labah tadi. Sangat rapuh. Bila dilanggar oleh sesiapa, walaupun budak kecil sekalipun, labah-labah tadi akan kehilangan rumahnya. Senang kan, kita kais-kais dia hilang. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah labah-labah, sekiranya mereka mengetahui. Jadi banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran, dan juga dalam hadis pun ada contoh-contoh supaya kita dapat faham. Contohnya apa lagi? Keldai yang membawa buku-buku. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang kami taklifkan, kami tanggungjawabkan kepada mereka untuk menerima amanah kitab Taurat, thumma lam yahmiluha, tapi mereka tak bawa, tak deliver amanah tersebut dengan betul. Seperti mana himar, keldai-keldai yang membawa asfara, membawa buku-buku, membawa kitab-kitab. Dia bawa je lah, tapi dia tak boleh nak faham, tak boleh nak baca. Maknanya kita bukan hanya diperintah untuk terima kitab Al-Quran semata-mata, tetapi kita perlu lebih jauh daripada itu. Kerana Al-Quran bukan hanya untuk dibaca semata-mata, perlu difahami, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Allah sebut, kenapa mereka tidak tadabbur, kena hayati makna Al-Quran. Adakah kerana ada kunci-kunci yang mengunci hati mereka? Sama juga dengan keldai, walaupun dia bawa kitab banyak. Keldai ni binatang yang dia cukup taat. Letak je apa dekat atas dia, peti ais ke, rumah ke, rumah mainan, dia akan bawa. Dia tak give up. Dia give up, dia berhenti ketika dia dah tak larat, dia mati je. Dia tak ada istilah tak larat. Sama ada mati atau hidup. Hidup dia bawa, sakit ke, lemah ke, tak larat ke, dia bawa. Sampai satu ketika jatuh tu, tak lama mati ya. Itu perangai keldai. Tapi dia tak ada apa-apa ilmu tentang apa yang dibawa di atas badan dia. Itu banyak lagi lah
Allah mengumpamakan dengan pelbagai perkara kan. Seperti mana anjing pun ada dalam Quran. Ini untuk ulama-ulama yang ulama-ulama yang meninggalkan amanah Allah dalam surah Al-A'raf. Lupa dah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Apa yang mula dia? Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Dan watlu alaihim, dan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, ceritakan kepada mereka, naba'al ladzi atainahu ayatina, cerita seorang manusia yang kami berikan ayat-ayat kami. Mana ulama, dia hafal, dia faham, dia menguasai ilmu Allah Ta'ala. Fansalakha minha, tapi dia tinggalkan kerana dunia. Dia ada ilmu, ada kan orang yang belajar agama tinggi kan, tapi dia tinggalkan sebab seronok dengan job dunia, kerja dunia. Dia tinggalkan amanah Al-Quran, amanah ilmu. Kita kalau yang ambil jurusan yang bukan agama ni, kita boleh twist kan, boleh tukar. Ambil marketing tapi kerja apa? Kerja cucuk tanam. Tak dosa kan. Tapi kalau agama ni dia susah sikit, sebab orang yang mahir agama ni tak banyak. Dia ustaz lain, ustaz tak mesti mahir agama kan. Itu zaman-zaman kita ni ustaz, ramai ustaz. Apa masalahnya kalau saya nak tinggalkan bidang agama saya nak buat job dunia, job biasa? Kerana kita kurang kepakaran. Ceramah bukan mesti dia pakar. Kata Ibnu Mas'ud, sayati alaikum zaman, akan datang zaman-zaman akhir ni, kasurat khutbah, ramai penceramah, wa qalal fuqaha, tapi yang alim, yang pakar sedikit. Jadi kalau yang pakar pun dah tinggalkan bidang dia, maka ini satu meninggalkan amanah yang besar. Yang tak pakar jadi juru cakap. Ramai ya, dekat radio sekarang saya dengar kan, dia mengaku motivasi mula-mula, lepas tu dah ambil job soal jawab agama. Dengar semalam kan, jawab pasal apa? Ingatkan tajuk motivasi, tapi soalan agama dia ambil. Dekat TV pun ada. Apa tajuk panel apa tah? Sama juga. Kemunculan awalnya ialah saya adalah motivasi bukan ustaz. Dalam soal khabar. Tapi sekarang dah ambil semua. Soal jawab agama pun dia ambil. Ini bahaya. Jadi kenapa orang yang pakar tidak menzahirkan, maksudnya tidak muncul kan, tak buat appearance, tak buat penampilan, sibuk dengan apa yang dia ada, yang macam-macam lah. Ini bahaya. Contohnya kalau yang hafal Quran kan, yang hafal Quran tak sempat nak sampaikan Quran pada orang ramai, tak sempat jadi imam. Yang tak hafal Quran yang jadi imam. Mana yang tak menguasai Quran, baca kan. Kadang-kadang saya pergi mana-mana kan, sehari itu pergi tempat-tempat tarawih-tarawih tertentu. Kadang-kadang bacaan-bacaan yang tak betul, tak tahulah, dia tak kenal pun background dia imam betul ke apa kan. Mungkin kerana mana yang pakar, yang mahir tak nak ke depan. Yang tak mahir suka kata tataluk ni, maksudnya akulah jadi imam, akulah apa maksudnya, offer diri ke apa. Dia ada itu, dia sikit-sikit ada ilmu, sikit-sikit pandai baca Quran, dia pun aku boleh, insya-Allah aku boleh. Itu bahaya. Yang alim tak nak, bagilah orang lain lah. Dua-dua masalah. Jadi Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang berilmu ni, dia meninggalkan ilmu agama kerana dunia. Fansalakha minha fa'atba'u syaitan, dia ikut syaitan. Fakana minal ghawin, dia sesat.
Allah umpamakan macam anjing, famasalhu kamasalil kalbi. Dia macam anjing. Menghinanya ulama-ulama yang meninggalkan ilmu, yang menepikan ilmu yang dipelajari semata-mata kerana dunia. Yalah, kata mungkin ceramah agama ni tak boleh nak upgrade, nak jadi jutawan kan. Dia pun buat bisnes lah. Tak pernah lagi dengar orang ceramah jadi jutawan. Jadi kaya ada orang ceramah jadi jutawan. Jadi kaya ada banyak, tapi yang jadi jutawan tak nak dengar lah. Jadi dia pun tak nak lah ilmu agama. Pensyarah universiti pun tak jadi jutawan. Gaji 7,000, 5,000, 6,000, kaya lah. Tapi kalau bandar tak kaya mana lah 5,000, 6,000 kan. Dia nak upgrade, aku nak jadi jutawan. Dengan ilmu agama ceramah tak ke mana. Sedangkan dia pakar. Kalau dia tak pakar pun okey lagi lah, kalau dia nak buat penampilan di bidang yang lain kan. Maka ini satu amanah yang ditinggalkan, yang Nabi sebut di akhir zaman, ketika mana saat amanah orang buang, orang tinggalkan, maka orang akan merujuk kepada bukan ahlinya, merujuk kepada bukan ahli dia kan. Dan apa jadi? Famasalahu, perumpamaannya adalah seumpama anjing, kamasalil kalbi, macam anjing. Saya ingat ayat berapa kan, surah Al-A'raf. Macam anjing, in tahmil alaihi yalhas. Kalau engkau bawa anjing, tahmil, bawa anjing, angkat anjing, dia akan menjeling. Au tatruku yalhas, kalau engkau biarkan pun dia menjeling. Itu hinanya ulama-ulama suk, ulama-ulama yang tidak amanah ni. Dia asalnya cerita pasal, katanya lah, banyak riwayat, tapi riwayat semua tak kuat. Boleh belaka lah kita ambil kan. Ayat ni, mana anjing ni, yang Allah umpamakan anjing ni, ada riwayat sebut mengatakan itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Tapi semua riwayat tak sahih, tapi tak ada masalah sebagai cerita. Bal'am bin Ba'ura ni dia wali besar, ulama besar. Dia punya anak murid pun terbang atas angin. Dahsyat ni. Ini cerita luar biasa kan. Kalau kita baca surah Al-A'raf, kita sampailah cerita tu. Tapi akhirnya dia tersungkur. Tersungkur sebab apa? Apabila orang-orang kampung yang benci dengan Bal'am tadi, dia pergunakan isteri dia, mungkin bagi duit ke emas ke apa kan. Lepas tu isteri dia pun pujuk suaminya untuk buat apa? Untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Doakan keburukan kepada Nabi adalah benda yang kotor, benda yang dosa dan kufur. Mula-mula dia tak nak. Akhirnya isteri dia pujuk atas desakan orang kampung, maka dia doakan Nabi Musa. Apa jadi pada Nabi Musa? Tuan-tuan baca surah apa saya tak ingat, Ali Imran ke apa, Al-Maidah ke apa, yang sesat tu, arba'ina sanata yatihuna fil ardi. 40 tahun Nabi Musa dan Bani Israel sesat, akhirnya mati. Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal. Dalam Quran cerita Nabi Musa sesat tu betul lah, 40 tahun. Tapi yang doa tu wallahu a'lam lah. Ada riwayat tapi tak ada kekuatan dari segi sanad. Maksudnya dia doa supaya Nabi Musa diturunkan sesuatu yang tidak elok, maka Nabi Musa sesat. 40 tahun dekat padang pasir ya. Kita mana ini motivasi jam. Kalau Nabi Musa sesat cari jalan keluar 40 tahun tak jumpa, kita 4 jam apa sangatlah. Kan? Bukan 4 jam, 14 jam. 14 jam 14 tahun 14 jam apa sangatlah. Ini 40 tahun dalam Quran. Cerita Nabi Musa sesat ni sahih, memang betul. Ada banyak riwayat tentang kisah-kisah ni kan. 40 tahun sesat tuan-tuan. Kita 4 minit sesat pun dah pening. Ini 40 tahun. Itu Allah uji Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun. Itu kisah semua pasal apa? Contoh-contoh dalam Quran. Sangat banyak. Banyak pasal binatang kan. Pasal apa tadi? Lalat, pasal anjing, pasal keldai. Contoh-contoh yang kita nampak. Pasal apa tadi? Nyamuk, benda yang
kita nampak, supaya kita senang faham. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia ni suka berjadal. Apa jadal? Membantah. Argument. Ini memang betul lah. Manusia suka bantah. Nabi dah cakap dah kan tentang isu apa, anak bulan Syawal, sumu li ru'yati, puasa Ramadan bila nampak anak bulan Ramadan, wa aftiru li ru'yati, mula raya, start hari raya bila nampak anak bulan Syawal. Tapi orang dah kalut, kalut. Masa Ramadan tak kalut, masa raya kalut. Jadi dia suka bantah. Apa saja yang ulama-ulama putuskan, dia bantah. Kerja dia bantah aja. Hukum ni dia bantah, hukum ni dia bantah, hukum ni macam-macam. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia ni suka membantah. Sifat manusia. Ada cerita dalam Sahih Muslim kan. Nabi SAW satu hari ketuk pintu rumah Ali dan Fatimah. Maka Nabi kata apa? Nabi kata ala tusallun. Masa tu tengah malam. Nabi kejut anak menantu supaya bangun tahajud. Macam kitalah, anak menantu datang rumah kita, kita pun ketuk pintu bilik. Tolong, bangun. Tapi tengoklah, kalau subuh payah takkan nak kejut tahajud. Mana kita step by step lah. Kejut, kalau subuh pun payah nak sembahyang, kejut subuh. Kalau subuh pun tak sembahyang, kejut tahajud, payah. Jauh sangat. Jadi Nabi kejut Ali dan Fatimah untuk bangun sembahyang malam. Nabi kata ala tusallun, hampa tak sembahyang ke? Kan? Itu bahasa Kedah. Fakultu, tapi Ali dia mungkin ngantuk kot. Dia mama dia macam argue. Dia bantah. Apa Ali kata? Ya Rasulullah, innama anfusina biyadillah, fa in syaa'a an yab'atsana ba'atsna. Ya Rasulullah, sesungguhnya diri kami ni Allah punya. Kami ni Allah punya, biyadillah, Allah punya. Kalau Allah kehendak kami bangun, kami bangunlah. Itu ayat macam biasa kita pakai ya. Kan? Kita malas kan sebenarnya bukan apa, malas kan. Ini semua kerja Allah. Ustaz, kalau Allah nak bagi hidayah, kami pergilah, kami sembahyanglah kan. Mungkin Ali tengah mengantuk sebagainya, Nabi kejut. Maka Nabi pun bila mendengar jawapan Ali tadi, bantahan Ali tadi, maka Nabi pun balik sambil Nabi tepuk paha, pam gitu kan. Nabi baca ayat tadi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia ni suka bantah. Kan? Main Nabi katalah marah ke, kecewa ke, ataupun kadang-kadang bukanlah kecewa tapi kata mengadu pada Tuhan lah. Nak kejut pun susah budak-budak. Macam kita lah, mak-mak kita kan, ayah-ayah kita kejut. Bila dah tak bangun, budak-budak ni ya Allah kan, cakap sorang-sorang kan. Siang-siang main kerja kan, malam-malam nak bangun susah. Apa nak jadi dengan budak-budak ni? Macam mak-mak kita, ayah-ayah kita bila dia nak kejut kita tak dapat, dia pun mengomel ke apa? Sorang-sorang cakap kan. Pompak. Biasa ayah, ada tu juga kadang ibu, kadang ayah ikutlah. Itu ayat apa? Ayat 54 surah Al-Kahfi. Yang pertama dia dua bahagian. Yang pertama tentang contoh-contoh yang banyak dalam Quran, dan yang kedua Allah sebut bahawa manusia ni suka membantah. Kenapa dua benda tadi digabungkan? Ayat 54 ada dua part. Pertama, Allah pelbagaikan contoh dalam Quran. Yang kedua, Allah sebut manusia suka membantah. Kerana menunjukkan bahawa bila Allah bagi contoh, ada manusia yang membantah contoh-contoh tadi. Kenapa nyamuk? Kenapa lalat? Kenapa keledai? Kenapa anjing? Jadi manusia suka bantah. Sebab dia tak faham. Dia tak sampai apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran.
Sepatutnya dia belajar. Kenapa? Ulama-ulama dah kaji kenapa anjing, kenapa nyamuk, kenapa lalat dan sebagainya. Jadi itu ada sebab-sebab supaya kita dapat memahaminya. Kemudian ayat yang ke-55. Ini dia suka sebab saya sikit tekak. Saya nampak air macam nak minum je. Dia semalam lagi sikit tekak. Atau makan apa. Lebih air sekarang. Ayat 55, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Yang mana maksudnya wa ma mana'an nasa ay yu'minu, dan tidak ada perkara yang menegah manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan sebagainya. Izja'ahumul huda, ketika datangnya petunjuk, mana bukti yang jelas, mana Nabi bawa ayat Quran. Tak cukup ayat Quran, Nabi bawa mukjizat yang pelbagai. Mukjizat insyiqaqul qamar, mukjizat terbelahnya bulan, macam-macam mukjizat dah Nabi tunjukkan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang beriman. Tapi orang musyrikin tetap ingkar. Ini Allah terang pada kita sebab mereka ni, iaitu orang-orang kufur ni, orang-orang kafir ni, dia tidak beriman ketika mana sudah datang petunjuk yang jelas. Wa yastaghfiru rabbahum, dan daripada mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi di sini ada dua. Kenapa manusia tak beriman dan kenapa manusia tidak beristighfar kepada Tuhan? Dua benda. Mana yastaghfir tu dia ataf. Apa ataf dalam sembahyang? Ataf. Tak tahulah apa dia sembahyang. Yang belajar bahasa Arab tahulah ataf kepada mana'ah. Mana'ah mereka bukan, atau kepada yu'minu, mereka tidak beriman dan mereka tidak beristighfar. Apa sebabnya? Illa an ta'tahum sunnatul awwalin. Jadi sebabnya yang pertama Allah sebut ialah ta'tiyahum sunnatul awwalin, kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan orang-orang terdahulu. Dan yang kedua, wa aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula, ataupun mereka dapat melihat azab yang jelas di hadapan mereka. Jadi sebenarnya ini bukan nak terang sangat pasal kenapa mereka tak beriman dan tak beristighfar, tapi lebih kepada ancaman. Macam inilah, hampa ni bila nak masuk rumah ni dah pukul 8 malam dah ni, asyik main merconya ni. Dah 3 kali, 4 kali, hampa tak reti ke? Aku rasa hampa nak masuk bila aku dah bawa rotan besar lengan baru hampa masuk kot. Macam itulah maksudnya. Satu ancaman. Maksudnya mereka tak beriman, mereka tak beristighfar pada Allah Ta'ala, sehingga datangnya azab yang menyeksa umat dulu, yang menyeksa Fir'aun tenggelam. Kita dah belajar semalam kan, yang menyeksa kaum Nabi Lut. Bukan semalam, itu ceramah saya. Dah banyak sangat ceramah sampai terkeliru. Semalam cerita bab surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni banyak cerita pasal nabi-nabi yang diseksa kaumnya kan. Nabi-nabi yang didustai oleh kaumnya, lalu Allah turunkan seksaan. Kaum Nabi, antaranya kaum Nabi Syuaib. Mereka ni apa dosa mereka? Mereka suka tipu dalam perniagaan. Mereka mengurangkan timbangan. Maksudnya kita ni, umat Nabi Muhammad yang jahat ni, yang nakal ni, semua dosa umat dulu kita ada. Apa yang tak ada? Semua dosa umat dulu.
G, kaum Nabi Lut, kita ada. Kaum Nabi Syuaib, kurangkan timbangan. Begitu kan sekat kurang timbangan, memang banyaklah. Kadang-kadang langsir-langsir dekat pejabat, harga 30,000 dia letak 60,000. Ada saya jumpa Tan Sri, saya tanya apa jawatan dia dekat surau Al-Furqan, Putrajaya. Itulah Ustaz cerita je Ustaz, macam-macam mereka ni ambil duit. Kadang-kadang tak ada t-shirt ratus ribu minta claim, tapi tak ada pun. Saya tak ada pengalaman sebab saya tak ada pernah bekerja dengan kerajaan dan sebagainya. Tapi bila orang cerita, itulah hakikat manusia. Makan benda haram. Kalau benda kecil kita ambil 1% pun dah Allah sebut cilaka, wailul lil mutaffifin. Apa mutaffifin? Orang yang mengurangkan sikit timbangan. Mana kalau timbang pisang zaman dulu, timbang pisang letak dia punya pemberat ke sebagainya, maka dia ambil sikit je, bukan banyak pun. Kalau timbangan biasa tu macam mungkin 1 gram, 2 gram. Kalau pisang 1 gram, 2 gram, berapa sen sangat? Sampai 10 sen ke? Mana sekilo RM2. Saya tengok berapa pisang sekarang? Pisang lupa lah. RM5. RM6. Itu zaman saya dulu. Saya jual pisang dulu masa Kuala Selangor dulu, tahun 90-an. Dengan bapak saya, itu RM1, RM2. Ya, sekarang dah RM6. Kurangkan 1 gram, berapa sen sangat? Tak sampai 10 sen ke apa? Itu pun Allah kata cilaka lah. Kalau yang ambil besar-besar, mengurangkan spek, mengurangkan banyak, tak kisahlah jalan raya ke, mana spek sepatutnya begini tapi dia buat begitu. Dalam umrah pun ada, dalam haji pun ada, dalam pakej perkahwinan pun ada. Itu memang biasa, normal. Dalam karipak pun ada. Patutnya penuh, dia bagi suku. Nasi lemak telur bagi 20. Telur bagi 20, dapatlah sekeping tu. Ini memang biasa. Zaman sekarang memang cukup biasa. Kalau sikit pun Allah kata cilakalah orang-orang yang mengurangkan sedikit timbangan, sehingga mengurangkan duit tadi. Yang kita ni bukan sikit, banyak kan. Jadi kalau sikit pun cilaka, kalau banyak bapak cilaka kan, berganda-ganda cilaka. Itu kaum Nabi Syuaib. Kalau kaum Nabi Lut, apa yang Allah balas? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Allah terbalikkan. Apa lagi? Jadi 2. Hijaratan min sijilin mandud. Saya tanya ayat dia penuh. Dan Allah turunkan batu-batu seperti mana hujan yang deras. Batu-batu daripada sijil, daripada neraka, menghujani kita. Batu-batu ais adalah kan, kecil besar tu kan. Batu-batu neraka tadi, sijilin mandud. Mandud ni yang deras, yang bertubi-tubi. Kaum Nabi Syuaib tadi, apa yang Allah turunkan? Fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Akibat daripada mereka ni mengurangkan timbangan, Allah hantar rajfah. Apa rajfah? Earthquake, gempa bumi. Fa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka dalam keadaan jasimin, halikin, bergelimpangan mati. Macam binatang yang kena racun kan, habis semua, jatuh mati. Maknanya Allah dalam ayat ini memberi peringatan. Adakah kamu nak menunggu siksaan Allah yang Allah berikan kepada umat dulu baru nak beriman, baru nak beristighfar? Jadi di sini ada 2 kan. Beriman bagi orang kafir, beristighfar, taubat bagi kita lah. Nak tunggu bila kita nak bertaubat, nak beristighfar? Tunggu. Allah bagi dua ancaman. Pertama, tunggu siksaan umat dulu datang pada kita, ataupun tunggu siksaan depan mata baru kita nak beriman, baru orang kafir nak beriman, baru orang Islam nak bertaubat. Ini ayat ancaman. Yang pertama, anta'tiyahum sunnatul awalin, datang kepada mereka siksaan umat dulu. Ancaman yang kedua, aw ya'tiyahumul adzabu qubula, datang siksaan qubula, depan mata. Depan mata nampak siksaan baru kamu nak bertaubat. Kalau dah depan mata dah macam tsunami kan, naik depan mata tu, taubat apa? Masa tu dah tak ingat apa dah. Paling-paling baik pun Allah, habis.
Habis. Tengok ada dalam video kan, yang tsunami Aceh tu kan, ada video-video dia. Tak sempat apa dah. Tak sempat astaghfirullahalazim, tak ada kan. Aku bertaubat ya Allah. Masa tu dah tak ingat taubat, ingat habis. Ini peringatan bagi orang beriman dan juga bagi kita. Silap. Bagi orang kafir dan juga bagi kita. Bagi orang kafir, Allah ingatkan supaya mereka cepat beriman. Jangan tunggu Allah turunkan siksaan. Bagi kita yang orang Islam yang banyak berdosa, kita kena segera taubat. Taubat tak tunggu depan Kaabah. Taubat tak tunggu sampai umur tua, umur 60, umur 70. Taubat tak tunggu masa kita sakit, masa kita sudah menderita. Jadi taubat ketika mana kita sihat. Maka itulah taubat yang Allah terima. Apa Nabi sebut, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah masa senang, nescaya Allah kenal kamu masa susah. Masa senang, masa sihat, masa itulah kita nak beribadat, baru Allah terima. Kalau dah nak mati baru kita nak bertaubat, maka susah. Depan mata dah nampak malaikat maut, baru kita nak sedekah, baru kita nak buat baik, baru kita nak kembali, masa tu dah terlambat. Seperti mana ayat 9 surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Hai orang-orang beriman, infaklah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datangnya salah seorang kamu ajal. Datang malaikat maut. Datang malaikat maut, nampak dah masa dalam keadaan contoh tsunami ke, accident ke, bila benda tu berlaku, masa itulah malaikat maut datang. Masa tu kita nak bertaubat, dan masa tu kita minta masa, laula akhartani, wahai Tuhan, bagilah aku sedikit masa. Sikit je aku nak, dia tak banyak, sikit. Ajalin qarib, sikit je. Sikit ni tak tahulah berapa lama dia nak, sejam ke, seminggu ke, sehari ke. Nak buat apa? Fa asaddaq, masa sikit aku nak sedekah. Masa sedikit, oh aku minas solihin, aku nak jadi orang yang soleh. Tapi Allah kata apa? La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan ni dalam bahasa Arab dipanggil nafilil abad. Orang Jawa kata never forever. Tidak akan selama-lamanya Allah akan memberikan tangguh walaupun sesaat pun kepada orang yang dah sampai ajal. Jadi ayat ini peringatan bagi semua, bagi orang non-Muslim dan bagi kita. Non-Muslim agar cepat mereka beriman, dan bagi kita agar cepat kita bertaubat. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu melarat. Sekarang ni kita sihat, sekarang ni kita kuat. Setiap hari kita kena istighfar dan taubat, bukan tunggu waktu-waktu tertentu. Nabi sendiri yang tak ada dosa, Nabi kata, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar wa atubu ilaih, dan bertaubat fil yaumi, sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Itu Nabi yang tak ada dosa, Nabi yang tak buat maksiat, Nabi istighfar dan taubat 100 kali sehari. Kita yang banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa hati yang lagi banyak, kitalah yang patutnya kita ni 1,000, 2,000, 10,000 bertaubat sehari. Jadi kesimpulan ayat 55, jangan tunggu Allah turunkan seksaan barulah kita nak sebut ampunkanku wahai Tuhan, dan ketika itu mungkin sudah terlambat. Kemudian ayat yang ke-56, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan kami tidak utuskan para rasul kecuali dengan dua sifat, dua perkara. Mubashirin, memberi berita gembira, syurga, ganjaran,
bidadari, semualah. Mubasyirin ini bukan hanya berita gembira di akhirat semata-mata. Di dunia pun Nabi bagi kelebihan-kelebihan. Apa kelebihan kita puasa? Nabi sebut sumu tasihhu. Puasalah, insya-Allah pasti kamu akan sihat. Ini dikira macam berita gembira lah. Bukan berita gembira ni hanya di sana je. Wa munzirin, Rasul juga memberikan peringatan keras. Kalau mubasyirin berita gembira, kalau inzar peringatan seksaan, peringatan hukuman, punishment. Seperti mana Nabi berada di Mekah, panggil adik-beradiknya Abu Lahab dan abu-abu yang lain, tanya dekat mereka, kalau aku kata seekor kuda akan datang, percaya tak? Masa Nabi duduk atas bukit kan. Maka kata family dia, keluarga dia kata, kami percaya. Sebab apa? Ma jarrabna alaika kadhiban. Kami tak pernah rasa bohong. Maksudnya keluarga kerabat-kerabat Nabi tak pernah dibohongi oleh Nabi. Tak pernah rasa pun pembohongan Nabi. Kita baik-baik pun pernah bohong kan. Kan? Pak Imam ke Pak Ustaz ke dan sebagainya. Tak kecil besar, tak besar kecil. Tapi Nabi 40 tahun duduk di Mekah. Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain kata, kami tak pernah rasa pembohongan kau wahai Muhammad. 40 tahun, kita 4 hari duduk dah. Dah rasa dia bohong lah. Baru duduk bersama-sama 4 hari, belum 40 tahun lagi. Ini hebatnya Muhammad. Sebenarnya Nabi nak test market. Percaya tak? Boleh terima tak? Oh, nampak macam okey. Nabi pun sebut, Nabi pun bagi inzar. Itu inzar. Sesungguhnya aku beri peringatan bahawa akan datangnya siksaan Allah kepada orang-orang yang ingkar. Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Bila Nabi sebut peringatan keras siksaan hari kiamat, terus Abu Lahab bangun. Tabbal laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana, adakah kerana ini engkau himpunkan kami semua? Dia tolak. Walaupun dia sangat percaya dengan Nabi Muhammad, Abu Lahab ni, dia sangat gembira Nabi Muhammad lahir kan? Sampai dia bebaskan hambanya Suhaibah Al-Aslamiyah yang bawa berita gembira kelahiran Nabi Muhammad. Dia seronok. Tapi oleh kerana dia tak percaya, ego, sombong, maka dia mencelakakan Nabi kita. Dan turunlah ayat pembalasan daripada Allah, iaitu surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, sehingga akhir surah. Jadi Nabi ni dia ada dua, Bashir dan Nazir. Mana kita sebagai pendakwah pun kena ada dua-dua. Tak boleh Bashir je. Saya nak galakkan dengan Bashir je lah. Maksudnya berita gembira, pahala. Jangan sebut pasal neraka, jangan sebut pasal siksaan, tak baik, nanti dia orang sakit hati, terasa. Tak boleh. Kita mesti seiring. Kerajaan pun boleh ke nak tawarkan je? Siapa yang macam ni tawarkan. Penjara tak ada. Boleh ke? Ini tak logik. Sebab ada sebagian pendakwah kita tak boleh nak sebut pasal neraka. Kesian kat dia orang ni. Neraka ni teruk sangat. Ustaz sebut neraka tak baik. Dahsyat sangat ustaz sebut neraka ni. Kecil hati kami. Kecil hati dia. Abu Lahab kecil hati masa tu. Abu Lahab confirm kecil hati bila Nabi Muhammad sebut pasal siksaan hari kiamat tu. Maknanya bukan saya nak samakan dia dengan Abu Lahab, maksudnya nak kira sakit hati, memang sakit hati. Dan memang neraka ada. Sebab tu Allah buat siap-siap untuk sebagai peringatan kepada kita. Sebab apa sahaja institusi, sektor, kerajaan, mesti dia ada dua benda tadi, Bashir, Nazir. Kalau lambat, denda RM5 contohnya. Kalau tak sampai KPI macam ni, potong gaji. Itu Nazir lah tu. Itu Nazir. Bashir, siapa yang buat OT dapat. Siapa yang raya pun kerja dapat. Itu Bashir. Dia apa benda pun, sekolah ke,
apa saja sektor ataupun kerajaan mesti ada dua-dua tadi. Kita nak didik anak pun mesti ada dua-dua. Tak boleh bashir je. Jangan pukul anak, jangan cubit anak, tak boleh. Tapi janganlah berlebihan. Kerana ini adalah konsep yang Allah telah terapkan kepada para rasul agar mereka bashir dan juga nazir. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang-orang kafir berjidal, membantah rasul-rasul ini dengan kebatilan. Liyudhidu bil haqq, untuk melenyapkan kebenaran. Bila rasul datang bawa bashir, berita gembira, bawa nazir, peringatan keras, orang-orang kafir akan argue, membantah mereka dengan kebatilan. Maksudnya apa yang mereka bawa, apa yang mereka bagi tahu Nabi, semuanya benda yang batil, benda yang tak ada fakta, semuanya autar. Apa tujuan mereka? Liyudhidu bil haqq, untuk melenyapkan kebenaran. Wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat Quran dan peringatan-peringatan kepada mereka sebagai huzwa, bahan-bahan ejekan. Jadi ini perangai orang kafir. Jadi jangan kita mempermainkan Quran. Semalam saya dapat video TikTok ke apa kan, dia main-main, dia buat video, kalau nak melangkah, kalau nak dapat pahala banyak, kena melangkah banyak, Nabi kata. Jadi dia bermain, dia buat langkah kecil-kecil, dia gelak-gelak. Faham tak maksudnya? Kalau nak, kan Nabi sebut, kalau kita nak banyak pahala, melangkah banyak. Lagi jauh kita datang, lagi banyak pahala. Sunnahnya jalan kaki. Tapi dia main-main, dia pun buat langkah kecil-kecil, macam macam panda ke apa kan. Gede-gede dia main-main, dia gelak-gelak kan. Jadi tak boleh. Ini perangai orang kafir, mempermain-mainkan hadis. Pernah satu kuliah saya, satu kelas kan, saya terang pasal apa? Pasal lalat. Kalau lalat masuk dalam air, Nabi kata apa? Fayaghmishu, tekan dulu, baru kita buang. Lepas tu boleh minum. Lepas tu ada seorang abang tu, lepas tu, Ustaz, kita letaklah banyak-banyak lalat, Ustaz. Kata ada ubat, mesti lagi banyak ubat. Dia main-main, dia gelak-gelak kan. Saya pun tak sound dia, saya pun malas nak sound dia kan. Jadi itu contohnya mempermain-mainkan. Ini perangai. Wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa. Mana orang-orang kafir ni menjadikan ayat-ayat Quran dan bahan-bahan peringatan Nabi huzwa, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olok-olokkan. Jadi ayat Quran tak boleh main-main, tak boleh nak balak-balak. Dia boleh jadi kufur. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, adakah kamu mempermain-mainkan Allah, Rasul dan ayat-ayat Quran? Allah, ayat Quran dan Rasul. Apa jadi kalau kita mempermainkan ketiga perkara ini? La ta'tadziru qad kafartum. Tidak ada kemaafan bagimu, sesungguhnya engkau telah kufur. Engkau telah kufur. Mempermainkan ayat Quran, mempermainkan Allah, mempermainkan Rasul, akan jatuh kufur. Wallahu a'lam. Cukuplah. Hari ni saya tekak. Dia nak air, tengok air, dia nak air je. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa na'udzubika min ahwalin nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma ahrusna bi annika allati la tanam wa aknifna bika fil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhina wa tarja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.